Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu akan rekod semula pembelajaran hari ini mengenai poligon asas. Okey, cikgu akan paparkan bab yang baharu. Okey, poligon asas. Okey, harap pelajar boleh nampak ni. Okey, jadi kita akan menulis nota lah ni. Okay, cikgu nak pastikan terrekod sebenarnya. Okey, kita mulakan dengan poligon. Okey, perkataan poligon bermula dari poli. Poli bermaksud banyak. Ya. Poli ni maksudnya banyak. Okey, banyak apa? Banyak sisi. Ni sisi. Gon. Okey. Jadi poligon ini bermaksud bentuk dua dimensi yang mempunyai garis lurus bersambung dan tertutup. Dan tertutup. So kat sini cikgu nak highlightkan perkataan garis lurus, bersambung dan tertutup. Jika ketiga-tiga syarat ini dipenuhi baru kita panggil poligon. So poligon yang dikatakan ialah garis lurus, bersambung, tengok ya, satu garis yang sengit ni bersambung dengan garis yang sengit sebelah kanan ni dan dia tertutup. So tertutup pun dengan garis lurus jugalah, tertutup. Ini kita panggil poligon. Tapi kalau kita jumpa satu garis lurus bersambung tetapi satu lagi garis tu tak menutup hujung garis ini. So ini bukan poligon. Bukan poligon. Satu lagi. Garis lengkung bersambung dengan garis lurus tetapi tertutup. Ini bukan poligon. Kenapa bukan poligon? Sebab ada garis lengkung. Sebab syaratnya ialah garis lurus. Dan apatah lagi kalau kita jumpa garis lengkuk-lengkuk macam ni. Bersambung tapi tak tutup, juga bukan poligon. Ini lagi jelas ya, sebab dia berlengkar-lengkar tu. Bukan poligon. Jadi untuk topik ini kita hanya akan belajar untuk segitiga dengan segi empat sahaja. Tapi sebelum kita pergi lebih dalam, kita kena tahulah bentuk-bentuk poligon. Bentuk-bentuk poligon yang ada di sini ialah poligon sekata. Apa maksud sekata tu? Bermaksud sisi sama panjang. Kamu boleh tulis maksud sekata tu ya, sisi sama panjang. Untuk gambar yang pertama, nama dia segitiga sama sisi. Bilangan sisinya kira ada garis tepi tu ada 3. Bucu dia yang tajam ni 3. Dan bilangan perpenjuru tiada. Apa yang dikata dengan perpenjuru ni? Perpenjuru ni, sekejap cikgu besarkan. Perpenjuru ni ialah apabila suatu titik dia kena pergi titik yang lain daripada sebelah. Ini titik sebelah. Yang ini titik sebelah. Jadi dia tak boleh pergi titik lain dah. Sebab apa? Hanya itu je titik yang ada. So dari kat sini bilangan perpenjuru ni ialah kosong. Tak ada pun penjuru. Tetapi kalau yang 4 ni, ni segi 4 sama sisi.
Okey, kita isikan dia bilangan sisi 4, bilangan bocor pun 4, tetapi bilangan penjuru dia. Okey, so kita assume kita berada di sini. Okey, ingat ya, penjuru tidak boleh pergi ke titik yang sebelah. Tak boleh pergi sini, tak boleh pergi sini. Dia hanya boleh pergi titik yang lain. Dia tak boleh pergi sebelah, tak boleh pergi sebelah. Dia pergi kena pergerakan yang lain. Dia kena pergi macam ni. Okey. Kita tak naklah buat macam tu, lengkuk macam ni. Kita hanya buat garis panjang macam ni sahaja. Okey, baru ada satu. So, kita anggap pula kita berada di sini. Okey, anggap Okey. So, bila kita berada di sini, kita tak boleh pergi sini. Dan kita tak boleh pergi sini. Sebab dia sebelah-sebelah. Kita kena langkahkan dia supaya pergi sini. Tapi jangan buat lengkuk macam ni. Kita buat anak panah. Garis putus-putus tu. So, ada berapa dua garis? Ada berapa garis? Okey, ada 2 garis di sini. Ada 2 garis di situ. Okey, yang gambar seterusnya, nama dia pentagon. Okey, pentagon ada 5 sisi. 5 sisi. Dan berapa penjuru? Okey, so kat sini kamu anggap kamu berada di sini dan tidak boleh pergi ke sebelah. Dia hanya boleh pergi di sini. 1, 2. Okey, so baru garis biru ada 2. Dan kamu tukar pula garis warna hijau. Okey. Okey, anggap kamu berada di sini. Tak boleh pergi sini, tak boleh pergi sini. So, kamu boleh pergi ke tempat lain. 1, 2. So, ada 2. Okey, kemudian kamu bergerak pula untuk pergi ke tempat lain. Sini pula. So, kalau kamu berada di sini, kamu tak boleh pergi sini. Tak boleh pergi sini. Kamu boleh pergi mana? Kamu nak boleh pergi sini tapi dah ada garis biru dah. Kamu hanya boleh pergi sini sahaja. So, ada 1. So, bila kita totalkan, nilainya 5. Okey. Okay. So, ini cikgu akan tinggalkan pelajar sebagaimana pelajar lain dapat tadi. Kena buat sendiri. Okey, nama dia ialah hexagon. Okey, ini adalah heptagon. Dan ini adalah oktagon. Okey, so tekniknya sama. Kamu berada pada satu bucu, bergerak ke bucu lain. Tak boleh bucu sebelah. Okey, habis buat giliran, kamu buat pula. Anggap pula kamu berada pada bucu lain. Okey, so yang ni kita pergi sini. 1, 2, 3. Okay, 3. Kita ambil pula warna lain, biru. Anggap kita berada di sini. Perkataan cikgu highlight kat sini, anggap Okay, kita pergi sini. 1, 2, 3. Okay, kita ambil pula warna lain, warna hijau. Okay, cikgu berada di sini. Okay, cikgu tak boleh bergerak sini. Sebab dah ada garis oren. Cikgu hanya boleh bergerak ke sini. 1, 2. So, kita totalkan. Belum lagi. Belum boleh total. Okay. Belum total. Kita ambil satu lagi. Okay, let's say kita berada di sini. Okay. Kita nak gerak sini tak boleh. Sini tak boleh. Kita hanya boleh gerak sini sahaja. So, ada berapa ni? 3, 6, 9, 6, 7, 8, 9. 9. Yang ni kamu penuhkan jadi 6, 6. Okay, ni sebagai tugasan. Ini sebagai tugasan. Okay, seterusnya. Okay, yang ni lebih kepada nota. Okay, segitiga boleh digelaskan mengikut sifat sisi atau panjang sisi. Okay, sifat sisi atau panjang sisi. So, dia terbagi kepada 3 nama lah. Segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Satu lagi segitiga tak sama kaki. Okay, so sama sisi kat sini bermaksud sisi dia sama panjang. So, kalau kita lukis, bentuk dia jadi macam ni. Jadi, awak guna pembaris tau kalau awak nak lukis. Okay. Okay, mesti sama panjang.
Okay, kalau awak rajin, awak boleh buat ukuran lah. Okey, dan dia punya simbolnya biasa dia akan buat simbol macam ni, menunjukkan sama sisi. Okey. Dan ini adalah sudut-sudut dalam dia. Ini adalah sudut kedalaman dia. Okay, jadi ciri dia apa kat sini awak boleh tulis. Okey, semua sisi sama panjang. Okey, dan ciri kedua ialah sudut pedalaman 60 darjah. Ini 60 darjah, ini 60 darjah, ini 60 darjah. Okey, jadi jumlah sudut pedalaman ialah 180. Okey, kita pergi ke gambar kedua. Okey, nama dia apa? Segitiga sama kaki. Kenapa dia kata sama kaki? Sebab dia asalnya daripada ilustrasi kita berdiri. Kalau kita berdiri, kaki kita sama berdiri tinggi kan? Okey, kamu boleh tengok kaki kamu adakah panjang sikit ke? Pendek sikit ke? So, jadi masalah pada kita. Kalau kita boleh berjalan dengan elok, bermaksud kaki kita sama panjang. Tu maksudnya dia guna daripada ayat ini, sama kaki. Ni yang buat segitiga ni. So, segitiga dia macam ni. Okey, ataupun dia kembang macam ni. Okay, dan kebiasaannya dia akan tandakan dua tanda macam ni lah. Okey, dan sudut di bawah ni, okay, yang cikgu warnakan ni, ini saja yang sama. Okey, so kalau kita tengok kat sini, yang segitiga sama sisi ni, ketiga-tiganya sama. Untuk sama kakinya hanya dua ni je yang sama. Okey, jadi penerangan dia apa? Okey, hanya dua sisi yang sama panjang. Okey. Okey, dua sudut okey yang sama. Namun jumlah sudut pedalaman ialah 180. So dia tetaplah 180. Contoh kat sini 30, sini 30, dah ada 60 kan kat sini. So kalau 60 kat sini jadi sebaliknya. Okey, untuk cikgu ambil yang relevan sikit. Okey, sekejap. Cikgu ambil ni 70. Ini 70, 70 tambah 70 dan 140. 140 tambah baki dia kat sini 40. Kamu cuba kira, kau totalkan, dapat tak 180? Dia mesti hasil tambah dia 140, 180 jumlah dia. Okey, kita pergi ke seterusnya. Warna apa? Coklat. Okey, segitiga tak sama kaki, nama pun tak sama kaki. So, kamu boleh buat segitiga, ikutlah. Okey, ikut kamu punya. Jadi tak ada juga. Kena ada satu panjang, satu pendek. Macam ni. So, kaki dia tak sama. Dia akan labelkan macam ni. Dia labelkan macam tu. Okey, kamu buat semua sisi tak sama panjang. Semua sisi tak sama panjang. Okey, semua sudut tak sama. Okey. Namun, jumlah sudut kedalaman
ialah 180. Okey. Okey, sudut pedalaman pula di sini. Segitiga boleh dikelakkan mengikut sudut pedalaman. Okey, kalau sudut tirus, okey, yang mana ketiga-tiganya ni ada, okey, ketiga-tiga sudutnya tirus lah. Semuanya muncung. Kalau sudut tirus ni bermaksud kurang daripada 90. Sudut yang kurang dari 90 darjah. Kita dah belajar yang tu. Yang sudut cakar pula, kalau kamu nampak sudut dia besar, ni sudut cakar. Sudut yang lebih 90 darjah. Okey, dan sudut bersudut tegak pula, dia masih nampak bentuk L. Cikgu dah pernah ajar ya. Okey, nilai dia 90 darjah dan sudut tegak macam tu. Dia sudut tegak. Okey. So semua nota ini kamu boleh guna pakai untuk menjawab soalan nombor 2 dan menjawab soalan nombor 3. Okey. Tengok baca soalan dan jawab ikut nama dia. Okey, itu sahaja.